Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan, saya Nurin Afrina binti Syukri daripada IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka akan membuat sedikit kupasan mengenai laman sesawan peribadi saya yang bertajuk Penipuan dalam Talian. Di sini saya akan berfokuskan kepada perspektif dalam pembelajaran digital dan proses sepanjang saya membina laman sesawang saya. Pertama sekali, sebelum saya memilih tajuk penipuan dalam talian sebagai isu yang ingin saya ketengahkan, saya telah membentuk satu perhubungan dalam membentuk satu kepercayaan dalam pertukaran pendapat, dan di sini saya meminta sedikit pendapat dan pandangan daripada pensyarah saya. Dan daripada perbincangan bersama pensyarah, saya dapat membuat beberapa objektif daripada isu yang ingin saya ketengahkan itu. Antaranya adalah saya dapat meningkatkan pengetahuan orang awam mengenai penipuan dalam talian atau lebih dikenali sebagai scamming. Seterusnya, saya dapat meningkatkan kesedaran bagi orang awam tentang penipuan dalam talian, dan samping itu saya dapat mendedahkan kesan-kesan dan langkah-langkah mengatasi penipuan dalam talian kepada orang awam. Di sini saya telah menerapkan satu model pembelajaran murid yang terdiri daripada 3, iaitu belajar cara belajar, perhubungan dan aspirasi. Di sini saya menerapkan konsep belajar cara belajar kerana saya dapat terima maklum balas daripada pensyarah dan dapat membuat refleksi selepas itu. Di sini terlihatlah juga amalan kolaboratif antara saya sebagai pelajar dengan bersama-sama dengan tenaga pengajar saya. Di sini juga keterlibatan penggunaan teknologi dan sumber digital juga diamalkan kerana sebelum menerima maklum balas, saya telah membuat sebuah carian di internet dengan menggunakan aplikasi Google dan Google Scholar. Seterusnya, sebelum wujudnya laman sesawang peribadi saya telah belajar terlebih dahulu modus operandi pembangunan laman sesawang bersama-sama dengan pensyarah dan rakan sekelas saya pada minggu ke-6 di bawah tajuk teknologi dan sumber digital untuk aktiviti pembelajaran bermakna. Di sini saya telah belajar asas penggunaan Google Site dan seterusnya saya dapat membina Google Site saya sendiri tetapi dengan lebih kepakaran dan belajar daripada latihan Google Site yang sebelumnya. Di sini teori belajar cara belajar telah diterapkan kerana sesi pembelajaran berlangsung dengan pensyarah dan pelajar juga dapat merasa dan belajar sendiri penggunaan sebenar melalui amalan kolaboratif juga terwujud kerana tugasan ini dibahagikan mengikut kumpulan dan pemikiran kreatif diperlukan untuk menghasilkan sebuah laman sesawang yang menarik. Penggunaan aplikasi Google Site telah mewujudkan keterlibatan dalam penggunaan teknologi atau lebih dikenali sebagai engagement. Ini adalah contoh Google Site yang pertama yang dilakukan bersama-sama dengan rakan sekelas dan pensyarah. Dan ini adalah hasil sebenar laman sesawang peribadi saya. Saya sendiri merasakan perubahan berbanding latihan Google Site yang pertama dan latihan Google Site dan Google Site sebenar saya. Di sini saya dapat memperoleh lebih banyak perkembangan dari segi penggunaan. Setelah mendapat ilmu membina laman sesawang peribadi, saya teruskan dengan pencarian rakan pembelajaran. Pencarian ini adalah bertujuan untuk mewujudkan perhubungan dengan orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang IT dan ingin mewujudkan jalinan dan jaringan demi memperkukuhkan lagi isu yang saya pilih. Rakan pembelajaran saya adalah seorang pensyarah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam Fakulti Teknologi Sains dan Maklumat serta beliau bernama Associate Profesor Dr. Muhammad Shanuddin Zakaria. Perhubungan diwujudkan dengan permulaan di aplikasi Gmail untuk saya menghantar email jemputan sebagai rakan pembelajaran dan beliau bersetuju. Saya meminta beliau untuk merakamkan jawapan beliau kepada soalan yang dihantar untuk memudahkan lagi proses. Dengan ini terwujudlah kolaboratif antara saya dengan rakan pembelajaran saya dalam memberi pendapat terhadap isu tersebut. Saya telah mengedit video tersebut menggunakan aplikasi iMovie dan saya kongsikan video tersebut kepada pengguna YouTube untuk mencapai tahap extension. Saya telah berkongsikan video tersebut di YouTube channel saya sendiri. Setelah membuat pencarian rakan pembelajaran, barulah saya membina laman sesawang pembelajaran peribadi saya dengan hasil dan input yang diterima oleh rakan pembelajaran dan carian internet. Di sini saya menggunakan teori aspirasi sebagai matlamat saya untuk berjaya menghasilkan kurasi kandungan laman sesawang pengurusan pembelajaran peribadi.
Saya juga perlu bersifat kreatif dalam menyusun bahan-bahan saya supaya mudah untuk dibaca oleh pengunjung. Dengan pengumpulan maklumat tersebut, saya telah aplikasikan maklumat yang berguna ke dalam laman sesawang saya dan ini berkait rapat dengan kerangka 3R iaitu Rigor and Relevance. Saya akan membuat penerangan satu persatu mengenai bahan-bahan dalam laman sesawang peribadi saya. Pertama sekali, saya menerangkan mengenai maksud scam ataupun maksud penipuan dalam talian. Dan seterusnya, saya meletakkan respon daripada orang awam mengenai pengetahuan scamming mereka. Dan saya benamkan pendapat rakan pembelajaran saya mengenai maksud scamming. Di sini saya telah memecahkan video penuh mengikut subtopik-subtopik yang berkaitan untuk memudahkan lagi pengunjung. Di bawah sekali saya telah meletakkan maklumat tambahan dan saya telah membenamkan link-link yang berkaitan. Dan seterusnya, pada muka surat yang seterusnya, saya telah menceritakan mengenai jenis-jenis scam. Di sini saya sertakan maksud bagi beberapa jenis scam. Gambar-gambar ini telah saya lakukan sendiri dengan menggunakan aplikasi Canva. Seterusnya, saya telah membenamkan beberapa berita-berita semasa mengenai scamming dan saya telah meletakkan beberapa jawapan-jawapan responden yang saya kumpul melalui Google Form, pengalaman rakan pembelajaran saya menghadapi situasi penipuan dalam talian dan akhir sekali mengenai maklumat tambahan. Seterusnya, saya menceritakan mengenai kesan-kesan penipuan dalam talian. Di sini, saya telah membuat satu video melalui aplikasi Fortune dan saya kongsikan di YouTube untuk memudahkan urusan saya. Seterusnya, saya telah mengambil sebahagian daripada video rakaman penuh mengenai penerangan kesan scamming daripada rakan pembelajaran saya dan akhir sekali maklumat tambahan. Dan muka seterusnya adalah mengenai maklum balas dan juga rakan pembelajaran saya. Di sini saya sertakan video penuh rakan pembelajaran saya yang telah saya kongsikan di laman YouTube saya. Seterusnya, saya telah membuat satu section mengenai komen-komen penambahbaikan pengunjung laman sesawang peribadi. Di sini saya menggunakan aplikasi Padlet untuk para pengunjung meninggalkan segala pendapat dan pandangan setelah mengunjung ke laman sesawang saya. Dalam pada masa yang sama, saya kekal dengan aspirasi saya iaitu saya ingin membina kesedaran masyarakat mengenai penipuan dalam talian. Walau bagaimanapun, saya juga mengambil kira persepsi orang lain terhadap aspirasi saya dengan melaksanakan satu pautan maklum balas daripada orang awam mengenai kefahaman mereka terhadap tajuk yang dibentangkan di dalam laman sesawang tersebut menggunakan aplikasi Padlet untuk memudahkan lagi urusan saya. Sebentar tadi saya telah menunjukkan bahagian maklum balas dan rakan pembelajaran di mana saya meletakkan aplikasi Padlet tersebut di dalam laman sesawang saya. Saya menggunakan platform Padlet yang lebih efisien untuk saya dapat melihat kesemua respon, malah pengunjung juga dapat melihat respon orang ramai dan di sini konsep enhancement telah diterapkan. Maklum balas tersebut membantu saya dalam menerima kesemua maklumat yang berguna dan dapat saya mengaplikasikan untuk membuat penambahbaikan dan di sini konsep rigor dan relevance telah tercapai. Selain itu, saya juga mengumpul maklum balas awal mengenai pengetahuan orang awam mengenai isu scamming menggunakan aplikasi Google Form. Jika kita lihat sebentar tadi, saya telah menunjukkan purata atau persen jawapan responden mengenai pengetahuan mereka mengenai scamming dan saya bahagikan mengikut setiap subtopik yang berkaitan. Di sini juga saya ingin tekankan matlamat saya berkongsikan video ini di platform YouTube kerana saya ingin meluaskan lagi sebaran mengenai isu saya iaitu penipuan dalam talian dan bukan itu sahaja, saya juga ingin mengasah kemahiran saya dalam penggunaan digital
bukan hanya di YouTube, malah di setiap aplikasi yang berkaitan. Bahkan saya juga ingin memberi sedikit penerangan bagaimana asas dalam pembelajaran digital mampu meningkatkan kemahiran saya ke tahap extension yang dapat dicapai oleh semua orang tidak kira di mana sahaja. Maklum balas di bahagian komen daripada pengguna YouTube juga mampu memberi impak positif kepada saya untuk membuat penambahbaikan. Juga di sini, sekali lagi konsep rigor dan relevance berlaku. Setelah lengkap saya kongsikan video ini di YouTube, saya juga akan membuat sebaran pada kenalan saya di aplikasi WhatsApp dan Instagram agar kesemua orang dapat mengakses kepada video saya dengan lebih meluas lagi dengan penerangan saya mengenai pembinaan laman sesawang peribadi saya ini. Harapan saya kepada semua orang yang menonton adalah saya berharap agar penonton dapat menyebarkan kesedaran scamming ini ke seluruh dunia dan kekal berhati-hati dalam penggunaan digital pada zaman kini kerana ia semakin canggih dari semasa ke semasa. Tidak ketinggalan, saya berharap agar masyarakat kita mampu membuat carian yang lebih lanjut mengenai kewarganegaraan digital untuk kekal selamat. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.